Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, kita masuk bab 3 hari ini tentang sosial budaya masyarakat kerajaan alam Melayu. Okay, sosial budaya ni dia berkaitan dengan apa? Dengan budaya lah, cara kehidupan masyarakat kerajaan alam Melayu. Okay, dalam bab ni kita akan tengok yang pertama bahasa dan tulisan yang digunakan oleh masyarakat kerajaan alam Melayu. Okey, yang kedua kita akan tengok tentang bidang seni bina. Okey, yang ketiga kita akan tengok bidang persuratan dan yang keempat tentang struktur sosial kedudukan masyarakat dalam kerajaan alam Melayu. Tapi untuk hari ini kita akan tengok dulu tentang bahasa dan tulisan. Okey, apa kita punya objektif hari ni? Yang pertama, kita akan kenal pasti perkembangan bahasa yang digunakan oleh masyarakat alam Melayu. Okey, bahasa apa yang digunakan? Bahasa ada macam-macam bahasa tau. Okey, yang kedua, mengenal pasti perkembangan sistem tulisan. Tadi bahasa, kemudian tulisan pula yang digunakan oleh masyarakat kerajaan alam Melayu. Jadi antara bahasa dengan tulisan, mana dulu yang mula-mula digunakan? Mestilah bahasa cakap dulu, kemudian barulah terhasilnya tulisan. Okey, kita tengok dulu apakah kepentingan bahasa dan tulisan ni? Kenapa penting? Kenapa dalam hidup ni kita kena tahu tentang bahasa dan juga tulisan? Okay, yang pertama, bahasa dengan tulisan adalah alat komunikasi utama. Komunikasi alat untuk kita berhubung dengan orang lain. Contohnya, orang yang normal dia boleh cakap. Tapi orang yang bisu, dia boleh berkomunikasi melalui tulisan. Okey, yang kedua untuk menyimpan rekod-rekod pemerintahan. Ini pentinglah nak tengok siapa dulu mula-mula jadi raja, kemudian siapa penggantinya, siapa pewarisnya. Okey, yang ketiga perundangan. Setiap kerajaan, setiap negara mesti ada undang-undang masing-masing. Jadi undang-undang ni kalau tak ditulis, rakyat tak tahu. Ataupun orang yang akan datang tak tahu. Okey, yang keempat, berkaitan dengan perdagangan. Digunakan dalam aktiviti perdagangan. Okey, yang kelima, keagamaan. Contohnya macam kita punyalah orang Islam punya kitab suci Al-Quran. Kalau kata kita asyik hafal je, jadi dalam kelamaan mungkin ada kesalahan. Jadi bila ada bahasa dan tulisan ni dia boleh membantu. Okey, negara kita dekat Malaysia, kita menggunakan bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Jawa, macam-macam bahasa lah. Tapi yang dua ni adalah bahasa yang sering digunakan. Okey, tulisan, kita banyak menggunakan tulisan Rumi dan juga tulisan Jawi. Rumi A, B, C, D, E, F sampai Z tu adalah tulisan Rumi. Tulisan Jawi, alif, bata sampai habis lah. Ini yang sering digunakan. Jadi nampaknya beza bahasa dengan tulisan. Dekat alam Melayu ni, kita tengok sini, ada banyak sangat bahasa dan tulisan yang digunakan. Kalau dari segi bahasa, kita ada bahasa Sanskrit, bahasa Melayu Campar, bahasa Melayu, bahasa Khmer dan juga bahasa Jawa kuno. Manakala tulisan. Tulisan dari segi tulisan ada banyak tulisan orang Hu, tulisan Palava, tulisan Campur kuno, tulisan Jawi, tulisan Khmer, tulisan Kawi dengan tulisan Gon. Kawi dengan Jawi ni lain tak sama. Tengok kerajaan Funan. Kerajaan Funan, bahasa utama dia adalah bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit ni digunakan di mata tempat lah. Sebab zaman dulu orang India ni, bukan orang India, silap. Ramai sangat manusia
beragama Hindu. Jadi itulah pengaruh Sanskrit ni sangat kuat. Okey, bukti penemuan dia, penemuan batu bersurat Funan bertarikh abad kedua. Jadi pada batu bersurat ni, mereka menggunakan tulisan orang Hu dan menggunakan bahasa Sanskrit. Kemudian penemuan dia apa lagi? Menggunakan kalender saka dari India. Jadi makna kata kerajaan Funan ni dia ada pengaruh yang kuat daripada India. Yang penting awak ingat, yang pertama bahasa Sanskrit dan juga tulisan orang Hu. Tulisan orang Hu, nampak? Orang Hu macam orang Cina. Memang betul lah. Sebab orang Hu ni dia menggunakan bahasa, dia menggunakan tulisan daripada pengaruh orang India. Yang kedua, kerajaan Champa. Kerajaan Champa menggunakan, mula-mula mereka menggunakan bahasa Sanskrit. Kemudian mereka tukar kepada bahasa Melayu Champa. Apa bukti dia? Bukti dia mereka jumpa batu bersurat dan batu bersurat ni menggunakan kedua-dua bahasa. Bahasa Sanskrit dengan bahasa Melayu Champa. Tulisan yang digunakan tulisan Pallava dan juga tulisan Champa kuno. Kita akan tengok ni macam mana bentuk tulisan Pallava tu. Penemuan dia, bukti penemuan dia, inskripsi bertarikh abad ke-6. Inskripsi ni maksudnya sesuatu yang diukir ataupun ditulis pada satu permukaan. Diorang tulis dekat dinding ke, dinding batu ke, dinding gua ke, diorang tulis dekat batu ke. Itu dipanggil sebagai inskripsi. Ini adalah contoh tulisan Pahlavi. Pahlavi dengan Pallava tu benda yang sama. Kalau tengok sini dia macam cacing sikit. Dia berkerawit sikit. Ni dia punya macam, ibarat kita macam A, B, C sampai Z lah. Ini dia punya ayat-ayat dia. Dia digabungkan huruf-huruf tu jadi macam ni lah. Sebelah kanan ni. Seterusnya kerajaan Champa. Kerajaan Champa. Sampailah pada abad ke-8, agama Islam tersebar ataupun sampai di Champa. Jadi mereka menggunakan bahasa Melayu Champa sebagai bahasa utama. Pada ketika inilah baru mulanya guna bahasa Melayu. Dan tulisan yang digunakan adalah tulisan Jawi. Ini tulisan Jawi. Gambar aja tepi ni. Seterusnya kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ni kat mana? Dekat Indonesia. Jadi, kerajaan Sriwijaya ni dia menggunakan bahasa Melayu. Bukti dia penemuan batu-batu bersurat di Sumatera pada abad ke-7. Dekat batu tu ada tulisan Pallava dan dia menggunakan bahasa Melayu. Alamak yang bawah ni abaikan penemuan ni tak ada kaitan pun. Ni adalah batu bersurat Talang Tua. Bukan kat Talang dekat Indonesia. Kalau perhatikan betul-betul atas batu ni, dia ukir tulisan kat situ. Ada cerita yang nak disampaikan. Seterusnya kerajaan Angkor. Kerajaan Angkor menggunakan bahasa Sanskrit dengan bahasa Khmer. Dan bukti dia penemuan inskripsi pada dinding candi. Kerajaan Angkor ni dia ada satu binaan yang hebat iaitu Angkor Wat. Sampai sekarang masih lagi ada. Dan pada dinding tu dia orang jumpa. Mereka jumpa tulisan Pallava dan juga tulisan Khmer yang menggunakan bahasa Sanskrit dengan bahasa Khmer. Ini adalah apa? Ini adalah Angkor Wat. Dalam ni lah kita jumpa tulisan tu. Ni adalah tulisan Khmer. Tulisan Khmer pun dia nak macam tulisan Rumi. Tulisan Rumi. Tapi dia punya ada sikit dia punya macam corak-corak kat atas dan bawah dia tu. Seterusnya kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dia menggunakan bahasa Jawa
kuno. Biasalah orang Jawa kat Malaysia pun ada kan. Jadi bukti dia penemuan inskripsi dan persuratan pada abad ke-14. Pada inskripsi itu mereka menggunakan tulisan Kawi dan juga tulisan Jawi. Ni ada tulisan Kawi. Tulisan Kawi ni dia macam berkerekod sikit, macam cacing sikit lah. Kemudian bila sampainya agama Islam, mereka tukar kepada tulisan Jawi ataupun tulisan Pegon. Tulisan Pegon ni dia lebih kepada alif bata sampai yon tu lah. Sebenarnya kerajaan Kedah Tua. Kerajaan Kedah Tua dia menggunakan bahasa Sanskrit. Sebab dia antara kerajaan yang tua, yang tertua. Jadi mereka jumpa tulisan Pallava pada batu bersurat di Sungai Mas dan juga Cerok Tok Kun. Ni Cerok Tok Kun ni di Pulau Pinang sekarang ni. Sungai Mas ni di Merbuk, Sungai Petani, Kedah. Ni adalah batu bersurat. Nampak tak kat sini? Ada tulisan. Nampak macam corak, tapi sebenarnya adalah tulisan. Jadi macam-macam lah. Bahasa dan juga tulisan yang digunakan. Dan secara tak langsung, bahasa-bahasa yang tulisan ni dia mempengaruhi kehidupan orang Melayu pada masa sekarang. Terutamanya di Malaysia ni lah. Kita tengok kat sini perkataan bumi. Perkataan bumi lah maksudnya. Dia diambil daripada bahasa Sanskrit. Kemudian katil. Katil. Ni gambar tepi ni katil ni. Dia ambil daripada bahasa Tamil. Kemudian perkataan sampan. Sampan. Jadi dia diambil daripada bahasa Cina. Kalau tengok dalam buku teks, perkataan dia ni dipisahkan. Satu perkataan sam, satu perkataan pan. Jadi orang Melayu gabungkan jadi sampan. Kemudian kusti. Kusti ni diambil daripada bahasa Parsi. Maksud gusti lah. Bergaduh, fight semua tu lah. Yang last sekali, contoh yang last sekali adalah sirual. Siluar. Dia daripada bahasa Arab. Iaitu seluar. Jadi nampak tak betapa besarnya pengaruh bahasa dunia ni kepada negara kita. Pada bahasa Melayu di negara kita. Pelajar boleh tengok buku teks muka surat 43. Itu saja untuk hari ini. Thank you for joining today's class. Saya menggunakan bahasa Inggeris pula kan. Sampai di sini saja. Jumpa esok. Assalamualaikum.